Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Fatimah binti Muhammad Idris, pelajar jurusan Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak OUM Cawangan Pontian Johor. Hari ini saya akan berkongsi beberapa idea pengajaran tentang pranombor. Pengenalan. Konsep pranombor perlu dipelajari oleh kanak-kanak sebelum mereka boleh menggunakan konsep nombor keseluruhannya dengan betul. Pendedahan awal konsep pranombor pada seawal usia kanak-kanak adalah penting bagi membina sikap positif terhadap matematik. Konsep ini penting untuk membolehkan kanak-kanak memperoleh sebahagian gambaran yang berkesan tentang nombor keseluruhannya. Pendekatan yang dirancang rapi sesuai untuk membantu kanak-kanak untuk membina kemahiran numerasi. Baiklah, konsep pranombor terbahagi kepada beberapa bahagian: pengelasan, perbandingan, seriasi, padanan dan pola. Pengelasan adalah pengumpulan objek dalam kelas atau subkelas berdasarkan ciri-ciri yang jelas. Tujuannya untuk memastikan murid dapat membezakan dan mengumpulkan objek berdasarkan kesamaan dan perbezaan. Klasifikasi objek boleh dilakukan berdasarkan pengelasan. 1 ciri, 2 ciri, 3 ciri ataupun negatif. Berikut adalah contoh-contoh 1 ciri, 2 ciri, 3 ciri dan negatif. Contoh 1 ciri, sama warna merah. Bentuk-bentuknya sama dan warnanya warna merah. Sama bentuk segitiga, iaitu 1 ciri sama saiz kecil. 2 ciri warna dan bentuk warna merah dan bentuk segitiga. 3 ciri pula adalah warna, bentuk dan saiz. Manakala negatif, cari bukan sama warna, cari bukan sama bentuk. Suka saya mengingatkan, dalam matematik, kanak-kanak diberi peluang untuk menjalankan aktiviti permainan matematik dengan menggunakan alat bantu mengajar atau nombor-nombor yang berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari. Atau arti kata lain, hands-on. Mereka belajar menggunakan hands-on. Lebih senang untuk mereka mempelajari matematik itu sendiri. Dalam slide pembentangan ini, saya menggunakan 2 peringkat, iaitu permainan bebas dan permainan berstruktur. Seterusnya adalah perbandingan. Perbandingan adalah proses mengaitkan antara dua benda menggunakan ciri tertentu sebagai asas perbandingan. Perbandingan berlaku apabila kita membandingkan dua ciri-ciri kuantitatif dan kualitatif dua objek. Tujuannya adalah untuk memastikan murid-murid menguasai konsep yang selalu digunakan dalam perbandingan. Contoh perbandingan, ukuran, saiz, berat, bilangan ataupun kuantiti seperti lebih banyak, lebih kurang dan juga lebih tinggi. Berikut adalah contoh-contohnya lah: panjang pendek, tinggi rendah, kecil besar, nipis tebal, perbandingan berat ringan berat, berat ringan, perbandingan kuantiti banyak sedikit. Ini adalah contoh lembaga kerja yang kita gunakan lah. Banyak dan sedikit. Warnakan objek yang sedikit. Begitulah. Okey, jom kita ke seriasi pula. Seriasi merupakan susunan lebih daripada 2 objek mengikut turutan berdasarkan kriteria yang jelas. Tujuannya adalah untuk memastikan susunan turutan yang betul. Kebolehan menyusun dan menertib adalah mengikut perkembangan konservasi dan pengelasan. Contoh kecil ke besar, rendah ke tinggi, pendek ke panjang, begitulah. Okey, padanan satu dengan satu. Padanan satu dengan satu adalah hubungan perkaitan satu dengan satu antara objek yang sama atau berbeza. Proses memadan bermula daripada konsep memadan objek dengan objek mengikut warna, saiz, bentuk, bilangan, pasangan dan sebagainya. Objek dengan nombor dan nombor dengan nombor. Memadan bilangan objek dengan simbol juga adalah sebahagian daripada konsep padanan satu dengan satu. Contoh padanan satu dengan satu, memadankan benda yang berpasangan yang sama seperti bunga raya, iaitu sama objek, sama jenis. Yang kedua, memadankan benda yang berpasangan tetapi tidak sama seperti garfu dan sudu, iaitu pasangan objek bunga raya dengan daun. Yang ketiga, memadankan bilangan yang sama, iaitu sama kurang ataupun sama banyak. 4 sudu dan juga 4 biji kek. Yang keempat, memadankan bilangan objek dengan simbol nombor. Nombor dan juga gambar. Contoh 1 penyapu, 2 ataupun 3 kuda, 8 kunci. Cikgu-cikgu, dekat sini kita bukan hanya guna lembaran sahaja. Kita boleh menggunakan bahan-bahan mawjud yang ada di sekolah yang murid-murid tu senang nampak. Itulah dinamakan hands-on.
Okey, yang terakhir adalah pola. Salah satu aspek dalam matematik adalah mengkaji pola. Contohnya dalam kehidupan seharian kita, ada waktu siang dan malam. Terdapat 4 cara bagaimana konsep pola boleh dikembangkan dalam diri murid. Meniru pola, menyambung pola, melengkapkan pola, membina pola sendiri. Ini adalah contoh-contoh melengkapkan corak berulang, lengkapkan pola. Okey, kita pun dah sampai ke slide yang terakhir iaitu contoh-contoh lembaran kerja. Pandangkan gambar yang sama, sesuaikan angka dengan bilangan benda, pilih gambar seterusnya iaitu lengkapkan pola. Cikgu-cikgu, kita jangan bergantung kepada lembaran kerja sahaja. Kita boleh menggunakan bahan-bahan maujud yang ada di dalam kelas. Itu lebih mudahlah. Kita boleh tunjuk dengan kanak-kanak benda-benda yang menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam kelas. Itu lebih mudah. Terima kasih semua dan juga terima kasih kepada lecturer. Yang baik tu datang daripada Allah, yang kurang tu datang daripada saya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.